lihat sinopsis bagi halaman ke-79, iaitu pada ayat yang ke-12 yang amat panjang itu menyambung kepada ayat 11 malam. Kita berbincang tentang ayat pewarisan dalam sebuah keluarga yang ada pasangan, ada isteri, ada suami, ada adik-beradik. Berapa bahagian yang difardukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 13 hingga 14 Allah membuat satu kesimpulan awal pada surah An-Nisa ini. Ketentuan-ketentuan Allah ini semuanya digelar sebagai hudud, ya, sebagai had-had yang perlu diberi perhatian, dan ada balasan yang baik bagi siapa yang ikut, ada balasan yang besar bagi siapa yang derhaka kepada peraturan ini. Jadi perkara tentang faraid ini adalah satu perkara yang penting. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا
فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. Bawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita ingin mendapat syurga, daripada ayat yang ke-13, ambil berat mengenai hukum harta pusaka, ya. Perjuangkan, jangan ambil enteng. Yang pertama. Yang kedua, elakkan derhaka kepada Allah kerana memandang remeh bab harta pusaka, pengurusannya, kerana ia boleh membawa kepada makan harta anak yatim dan pelbagai dosa dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga, fahami hukum harta pusaka. Tuan-tuan boleh belajar, cari ustaz, cari penceramah, penasihat untuk memahami perkara-perkara ini. Allah, la ilaha illallah. Ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu taraka, ya, bermaksud meninggalkan, ya, meninggalkan. Dan seperti mana yang dinyatakan pada ayat 12 tadi, dari sebahagianmu adalah 1/2 daripada apa yang ditinggalkan itu, 1/2 adalah untuk si suami kalau tidak ada anak, ya. Jadi maksud taraka ini harta yang ditinggalkan. 43 kali disebut dalam al-Quran. Jadi ketika kita hidup, kita masih dengan harta itu. Kita kena ingat bila kita baca ayat Quran ini, kita akan tinggalkan, meninggal. Kan? Meninggal dunia ni tak apa, tapi cabarannya kalau kita tinggalkan dunia itu, ada orang bergaduh yang kita tidak mahu. Jadi tanggungjawab bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada harta sikit banyak, tolong didik anak keluarga dengan surah An-Nisa. Pasal kalau kita didik ini, insya-Allah tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan ketika kita pergi. Dan ketika kita dah didik dengan soleh-solehah, mereka dapat bahagian mereka makin doakan kita. Itulah cara yang terbaik. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid. Rumusan setelah kita dah belajar semua huruf-huruf hijaiyah, 19 huruf itu, dan kita nak ringkaskan 5 makhraj utama. Kita ada makhraj halqum, yang kedua makhraj lidah, ketiga makhraj mulut ataupun 2 bibir, dan yang keempat al-jauf, dan seterusnya ialah makhraj al-khayshum. Boleh kita tengok dekat skrin kita, makhraj al-khayshum pada hari ini terhasil keluar daripadanya bunyi gunnah. Bunyi dengung, suara sengau tu. Suara dengung gunnah itu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di hidung. Fokus tu, nampak tak ada gelombang wave tu? Itulah tempat keluarnya suara gunnah. Tengok contoh tu. Falahun, tengok nun sabdu. Falahunna thumunu mimma taraktum. Hun, dengar mim. Suara tu di mana tu? Suara tu keluar daripada rongga hidung kita. Ingat di mana tempat gunnah? Tempat gunnah ialah di hidung. So sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, di tangan saya ni ialah gambar gigi, gambar lidah. Saya nak tunjuk nak guna ni sebenarnya. Kan sahabat saya Ustaz Tamizi dah guna, tapi hari ini tak boleh guna sebab makhraj hari inilah makhraj di hidung. Di hidung. Hidung tak ada lagi, tapi hidung tak apa, tak perlu cari prop lah. Kita pakai ini cukup. Okey, contoh saya beritahu huruf nun. Kita belajar huruf nun di mana? Mim lah, mim. Mim bibir. 2 bibir kan? Ma, mi, mu. Bila kita sebut huruf mim, makhraj di mana? Di bibir. Kita rapatkan 2 bibir. Tapi sifat gunnah itu di mana? Sifat gunnah mim itu datang di hidung. Tak percaya cuba sebut. Amma, mim sabduan. Guna bibir. Pada masa sama kita guna bibir. Pada masa yang sama juga serentak juga suara gunnah itu keluar di bahagian hidung. Maka saya tunjuk hidung saya lah. Sebab sini tak ada hidung. Sini mulut saja.
insya-Allah alat ini akan membantu kita untuk memahami, walaupun kita ambil sedikit demi sedikit, saya rasa itu lebih bagus, lebih mudah kita fahami. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.